Bila kita tengok gambar ni, mesti rasa sayu dan sedih je kan? Ustaz Abid Liu atau nama sebenarnya Abid Irawan bin Ibrahim Liu merupakan seorang pendakwah bebas yang dikecam kerana memberi semangat kepada orang yang memerlukan. Memang lumrah manusia, apabila kita membuat kebaikan, tak semua orang boleh terima. Ada je yang tak kena. Okey, Assalamualaikum semua, selamat berpuasa. Okey, baru-baru ni kita digemparkan dengan satu berita di mana seorang ustaz telah membidas seorang ustaz lain dengan tujuan, saya pun tak pasti sama ada hanya untuk meraih populariti ataupun perhatian. Tapi satu benda yang saya rasa macam saya sendiri terkesan di mana apabila kita membuat kebaikan, tetapi ada juga pihak yang mengecam, mencemuh. So mungkin dia sesuatu benda yang biasa kalau yang mengatakan itu adalah golongan-golongan biasa ataupun golongan-golongan netizen yang biasa. Tapi disebabkan oleh title beliau adalah seorang ustaz dan membidas seorang ustaz, dia menjadi satu benda yang kita rasa kenapa perlu ada macam ni. So betul lah, kita dah ke arah akhir zaman, betul. So walaupun saya bukanlah seorang orang yang berilmu ataupun orang yang alim ataupun orang yang wara, tapi benda ni dia menjadikan seorang yang even kau sebenarnya bukan orang yang baik, tetapi apabila bercerita mengenai melahirkan kegembiraan untuk orang, sebenarnya orang-orang jahat dekat luar sana pun dia akan happy sebenarnya. So contoh, kalau macam saya ni seorang yang dahagakan doa, ataupun saya ni merupakan seorang yang bahagia apabila mendapat doa daripada orang-orang dekat luar sana. Even tak kenal pun, tapi bila saya mendapat doa, saya akan rasa syukur sangat-sangat. Okay, so sebenarnya macam waktu mula-mula PKP pada fasa pertama, kebanyakan orang-orang dekat luar sana semuanya dia jadi macam panic shopping panic, lebih kurang macam tu. So bila saya saya pun dengan mak saya pun dalam situasi yang sama, panik. Saya drive nak ke Tesco, so saya jadi macam dekat rumah aku ada lagi makanan, tapi dia jadi macam kena beli jugalah standby. So anda kata tiba-tiba kita tidak dibenarkan keluar, bagaimana kita nak kena survive dekat rumah apa yang ada. Okay, so dalam keadaan memandu tu, tiba-tiba saya teringat macam mana kadang-kadang, sebab macam saya didampingi oleh golongan-golongan yang tidak terlalu kaya. Maksudnya dia kadang-kadang belum cukup bulan dah habis duit. So waktu kita mula PKP, itu pun 18 hari bulan pun dalam fasa yang pertengahan bulan. So saya jadi macam mana orang kat luar sana yang dia alami suasana macam kita, dia ada panic shopping tapi dia tak ada duit. Mungkin kalau dia ada credit card dia okey, tapi kalau dia tak ada credit card macam mana? Boleh ke dia nak pergi hutang dengan shopping mall, dengan pasar raya, kedai-kedai biasa-biasa ni? Confirm tak boleh. So jadinya saya jadi macam aku kena kalau siapa-siapa yang nakkan bantuan, aku akan bagi even RM50 pun. So macam walaupun aku bukanlah orang yang kaya, orang yang berada, tapi dia satu benda yang amat terkesan dengan aku sebenarnya. So apabila aku mencari insan-insan yang memerlukan, sebenarnya dekat luar sana ramai sangat yang memerlukan. Ibu tunggal, orang yang even laki bini bekerja, tetapi mereka ni belum tentu ada dari pemikiran yang macam kita orang biasa ni ada, yang boleh mencari income, yang boleh buat side income untuk dapatkan duit. Tak semua orang yang ada mindset macam tu sebenarnya. Itu adalah level pemikiran masing-masing kan. So jadinya macam
saya mewujudkan satu tabung di mana saya ingin mencari sesiapa yang ingin menyumbangkan sebahagian duit ataupun memberikan sumbangan kepada mereka-mereka yang memerlukan. So saya tak perlu banyak pun nak membeli. Saya just decide untuk membeli beras, saya beli telur, saya beli gula, saya beli minyak, susu, sardin. So just basic barang basah je untuk mereka kat luar sana. So dia jadi macam, bila saya buat batch pertama, saya up gambar, tiba-tiba ramai lagi yang minta sebenarnya. Dia jadi macam kita seronok. Kita macam saya bekerja dalam bidang sales. Saya rasa macam aku kena cari sales untuk aku survive. Tapi satu benda, bila kita buat kebaikan macam ni, kita, walaupun saya punya part adalah mengagihkan sumbangan, tetapi rezeki yang masuk tu saya sendiri tak jangka. Dalam keadaan yang PKP ni, saya tidak mempromosikan produk saya, tetapi sale tu ada je masuk. Sebab saya faham konsep menjemput rezeki. Saya faham doa-doa orang-orang di sekeliling ni, macam mana hebatnya dia. So sebenarnya bila kita buat kebaikan, bukanlah kita punya niat adalah untuk mendapat perhatian. Sebenarnya kita cuma ingin memberikan impact juga sebenarnya. Mungkin kita telah didedahkan dengan kehebatan bersedekah, tetapi ada kawan-kawan kita, dia tak faham pun apa maksud sedekah, apa yang dimaksudkan dengan berkongsi rezeki sebenarnya. Okay, so dia jadi macam, bila saya buat benda tu, orang lain pun suka buat, kita akan combine kita punya energy, kita akan agihkan lagi sumbangan, berterusan. So sampai sekarang, walaupun saya dah tak promote pasal saya punya sumbangan, ada je lagi duit yang masuk, dan ada juga lagi yang ingin memerlukan. So sebenarnya bila isu-isu macam ni timbul, saya jadi macam terkesan dengan tindakan individu yang sanggup membidas kerana kebaikan yang orang lain buat. Sebenarnya bila orang buat kebaikan, kita doakan kebaikan untuk dia dan untuk diri kita sendiri. So bila kita doakan kebaikan, kita juga akan dapat kebaikan. Kalau kita doakan keburukan, maka keburukan juga untuk diri kita. Walaupun saya bukanlah berilmu, tetapi benda-benda tu jadi macam basic thing yang perlu kita ada. Okay, so sebenarnya dengan tindakan ustaz yang saya sendiri tak kenal asal usulnya, yang lantang berkata-kata, so saya harap satu hari nanti mohon kepada semua untuk mendoakan agar ustaz ini diberi hidayah ataupun diberi petunjuk atas kebaikan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Okay, so kita faham mungkin tak semua orang rasa selesa dengan sedekah, tapi sebenarnya dia adalah satu kunci kebahagiaan sebenarnya. Apabila kita melihat orang menangis, sebenarnya bukan kita, air mata ada macam jenis. Ada yang air mata syukur, ada yang mata sedih, ada yang air mata kerana marah, ada yang air mata kerana kegusaran. Tapi sebenarnya apabila kita menerima ataupun kita menyaksikan air mata kesyukuran tu, besar sebenarnya maksud untuk diri kita sendiri. Okay, so kita mohon rakyat Malaysia dapat doakan agar yang memberi sumbangan ini sentiasa dirahmati, diberkati kehidupannya, agar dia terus dapat memberikan manfaat lagi yang banyak kepada semua golongan-golongan dekat luar sana. Even non-Muslim pun sebenarnya dia ada memberi. Okay, so kita harap agar segalanya dipermudahkan. Semoga tiada benci-membenci. So kerana waktu PKP ni adalah waktu untuk reset segala-galanya. Okay, so semoga kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.